Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak ceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh seorang remaja semasa dia buka satu stol menjual burger, gerai menjual burger di Kuching, Sarawak. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang sebuah pulau di negara Brazil. Pulau ni sangat berbahaya. Orang awam memang tak dibenarkan pergi ke situ. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk segmen singgah seram kali ini, saya akan gunakan nama samaran Zaki untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di Kuching, Sarawak pada tahun 1996. Masa tu Zaki muda lagi, umur baru 17 tahun. Zaki baru lepas habis sekolah. Keputusan SPM pun tak dapat lagi. Jadi sementara nak menunggu keputusan SPM tu keluar, Zaki buat keputusan untuk berniaga. Sebab Zaki ni memang minat lah berniaga. Dan kebetulan pada masa tu Zaki ada duit simpanan, ada modal lah. Modalnya tak berapa besar sangat, tapi cukup lah sekadar nak buka stall burger tu. Yang memudahkan lagi urusan Zaki adalah sokongan rakan-rakan. Zaki ada ramai kawan. Kawan-kawan Zaki ni semuanya baik lah. Semuanya menyokong Zaki, membantu Zaki membuka gerai jual burger tu. Lokasi gerai burger Zaki terletak di satu kawasan lorong pejalan kaki. Terletak di persimpangan nak masuk ke kampung dia. Dekat kawasan tu ada banyaklah rumah-rumah kedai. Zaki pilih lokasi tu sebab kononnya ramailah pelanggan yang akan datang ke kedai dia, ke gerai burger dia tu. Memang betul pun, kalau waktu siang tempat tu memang ramai orang. Tapi berbeza pada malam hari. Lepas pukul 10 tu, memang kawasan tu akan jadi sunyi lah. Gerai burger Zaki mula beroperasi pada jam 6.30 petang sampailah 12 tengah malam ataupun 1 pagi. Gerai burger Zaki memang buka sepanjang minggu kecuali malam Jumaat. Tapi pada waktu malam tempat tu macam lengang sikit. Kurang orang lalu lalang dekat situ. Pukul 10 ke atas je memang dah tak nampak sangat orang. Ada orang datang beli burger tapi kurang lah, tak ramai. Sebab rumah-rumah kedai di kawasan tu tutup seawal jam 8.30 malam. Cuma yang memeriahkan tempat tu adalah kawan-kawan Zaki yang selalu lepak dekat gerai burger dia. Kalau tak ada diorang ni, kawan-kawan Zaki ni, memang akan sunyi lah tempat tu. Dalam jarak sekitar 10 meter daripada gerai burger Zaki ni, ada sebatang pokok ketapang yang sangat besar. Pokok ketapang tu sangat tinggi. Saiz dia besar dan rendang. Kalau waktu siang dekat kawasan tu memang teduh, disebabkan pokok ketapang tu. Tak tahulah berapa dah umur pokok tu. Dan di bawah pokok tu ada pondok telefon. Bukan satu, tapi ada 4 pondok telefon. Masa tu tahun 1996. Kita faham lah, memang telefon jenis handset ni tak ada lagi masa tu. Jadi pondok telefon dekat bawah pokok tu lah jadi tempat lokasi tumpuan remaja-remaja nak call pakwa-makwa masing-masing. Di bawah pokok ketapang tu memang ada 4 biji pondok telefon, pondok telefon awam. Tapi yang berfungsi cuma 2 saja. Lagi 2 tu memang dah rosak. Sepanjang Zaki menjual burger di kawasan tu, hampir setiap malam Zaki perasan ada seorang remaja lelaki ni selalu bergayut di pondok telefon tu, salah satu pondok telefon tu. Remaja lelaki ni Zaki tak kenal, tapi tengok muka tu kenal lah. Sebab setiap malam tengok remaja lelaki ni lepak dekat situ, bergayut. Tak tahulah bercakap dengan siapa, dengan makwa ke tak tahulah. Sekali dia bergayut dekat pondok telefon tu memang lama, tak tahulah berapa jam. Biasanya remaja lelaki ni dia bawa motor. Dia parking motor dia dekat betul-betul dekat depan pondok telefon tu. Lepas tu dia tongkat, dia double stand motor dia dekat situ. Dia duduk atas motor tu. Lepas tu barulah dia call. Tak tahulah call makwa dia ke apa dekat pondok telefon tu. Maknanya sepanjang bergayut tu dia akan duduk di atas motor dia, atas seat motor dia, sambil bercakap melalui telefon. Memang hampir setiap malam remaja lelaki tu macam tu. Sehingga kan masa Zaki nak tutup gerai pun, dah pukul 12, pukul 1 pagi pun, remaja lelaki tu masih lagi bergayut. Punyalah lama dia bercakap telefon. Pada satu malam,
Malam tu malam Sabtu, Zaki buka gerai macam biasa, menjual burger. Malam tu Zaki dan juga kawan dia nak guna pondok telefon tu, nak call seseorang lah. Tapi bila dia orang pergi dekat pondok telefon tu, dia orang tengok keempat-empat pondok telefon tu, ganggang telefon tak ada. Tak tahulah siapa punya kerja pergi cabut ganggang telefon tu. Kalau satu tak apa lagi. Ni semua empat-empat pondok telefon tu tak ada ganggang telefon. Bila Zaki dan juga kawan-kawan dia tengok keadaan pondok telefon tu jadi macam tu, dia orang rasa risau. Sebab dia orang risau orang ramai tuduh dia orang yang buat macam tu. Sedangkan dia orang memang tak lepak pun dekat pondok telefon tu. Zaki dan kawan-kawan dia risau sangat sebab penduduk setempat memang tahu dekat berhampiran dengan pondok telefon tu ada gerai burger dia orang. Tempat dia orang biasa lepak. Jadi berkemungkinan besar memang orang ramai akan tuduh dia orang yang buat benda tu. Sedangkan benda tu orang lain yang buat. Lepas dah jadi macam tu, Zaki dan juga kawan-kawan dia ni berbincang lah nak buat apa, nak elakkan daripada orang ramai tuduh dia orang. Lepas tu dia orang teringat lah pasal seorang remaja lelaki ni yang selalu lepak dekat pondok telefon tu lah, yang selalu bergayut sampai lewat malam tu. Mesti remaja lelaki tu tahu siapa punya kerja yang rosakkan pondok telefon tu. Kebetulan pada masa tu, salah seorang daripada kawan Zaki kenal budak lelaki tu, remaja lelaki tu. Dia tahu rumah remaja lelaki tu dekat mana. Keesokan harinya, kawan kepada Zaki ni pergilah ke rumah remaja lelaki tu. Tapi bila dia pergi ke rumah remaja lelaki tu, keluarga remaja lelaki tu cakap remaja lelaki tu tak sihat, tak boleh nak jumpa dia lah. Lebih kurang seminggu lepas tu, barulah Zaki dan juga kawan-kawan dia ni ada ternampak remaja lelaki tu. Jadi bila dia orang dah nampak remaja lelaki tu, dia orang pun pergilah tanya, berkenalan apa semualah. Lepas tu Zaki pun tanyalah remaja lelaki tu, betul ke demam? Lepas tu, tahu tak apa sebenarnya yang dah berlaku kepada pondok telefon tu? Kenapa semua keempat-empat pondok telefon tu ganggang telefonnya terputus, hilang? Untuk memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran lah untuk mewakili remaja lelaki tu. Saya akan gunakan nama samaran Bidin. Bidin pun ceritalah kepada Zaki dan juga kawan-kawan Zaki. Bidin cakap memang betul, dia demam. Demam sebab terkejut dan lemah semangat. Lepas tu Bidin cakap ganggang telefon tu semua tercabut sebab keluarga dia yang pergi cabut. Lepas mendengar Bidin cakap macam tu, Zaki dan juga kawan-kawan dia bertambah pelik. Dah kenapa pula tiba-tiba nak cabut ganggang telefon dekat pondok telefon tu? Bidin pun cerita dia demam tu sebenarnya ada sebab. Pada satu malam ni, malam Jumaat, masa tu memang Zaki dan juga kawan-kawan dia tak ada dekat gerai sebab Zaki tak buka gerai burger dia pada malam Jumaat. Malam tu hari hujan, hujan renyai-renyai lah. Bidin pada malam tu macam biasa, dia pergi dekat pondok telefon tu, dia bergayut. Sedang Bidin bergayut tu, Bidin terperasan daripada arah belakang dia datang seorang wanita berjalan perlahan-lahan, berdiri di belakang Bidin. Bidin pun tolehlah ke belakang. Memang betul lah, ada seorang wanita sedang berdiri. Mula-mula Bidin buat tak tahu je, tapi lama-lama Bidin rasa pelik sebab wanita tu langsung tak berganjak. Bidin mula terfikir pada masa tu, kenapa pula kakak ni, kenapa dia tak guna pondok telefon lain? Bidin toleh sekali lagi dekat belakang. Dia nampak wanita tu masih lagi berdiri dekat belakang dia dalam keadaan menunduk ke bawah. Bidin mula bersuara, kak, kenapa kak tunggu saya? Saya lambat lagi ni. Kalau kak nak guna pondok telefon lain kan ada, kenapa kak tak guna? Tapi lepas Bidin cakap macam tu, wanita tu langsung tak jawab. Dia asyik menunduk ke bawah saja. Bidin pun buat tak tahu je. Bidin sambung bercakap dengan makwa dia. Tak lama lepas tu barulah Bidin terfikir, boleh jadi kakak ni tunggu dia sebab pondok telefon lain tu memang tak boleh digunakan. Sebab yang 2 biji pondok telefon tu memang dah rosak. Mungkin yang lagi satu tu pun rosak. Sebab itulah kakak tu tunggu giliran dia nak guna pondok telefon tu. Jadi Bidin pun toleh ke belakang sekali lagi. Lepas tu Bidin pun cakaplah dekat kakak tu, kak, maafkan saya ya, saya nak call lagi 20 sen. Saya letakkan 20 sen ni, dah habis 20 sen ni nanti kak bolehlah guna pondok telefon ni. Masa tu dekat tangan Bidin memang ada duit shilling 20 sen. Dia dah pegang daripada tadi lah. Tapi masa Bidin nak letak duit shilling 20 sen tu di telefon tu, tiba-tiba duit shilling tu terjatuh sampailah atas jalan. Jadi Bidin pun turun daripada motor dia, tunduk ke bawah
nak ambil duit shilling 20 sen yang jatuh tu. Masa menunduk tu lah, Bidin terperasan. Bidin ternampak daripada ekor mata dia, wanita yang berdiri dekat belakang dia ni sebenarnya tak ada kaki. Di bahagian yang sepatutnya ada kaki tu, tak ada apa-apa. Cuma nampak kain saja berkibar. Seolah-olah kakak ni terapung dalam keadaan tak ada kaki. Bila dah nampak benda macam tu, Bidin tak jadi nak ambil duit shilling dia. Dia terus bangun, tegak berdiri. Masa tu makwa dia masih lagi ada di hujung talian. Bidin letakkan ganggang telefon dekat telinga dia. Lepas tu dia cakap, Yang, tak apalah, abang dah nak balik ni, nanti abang telefon lagi. Lepas tu Bidin letakkan ganggang telefon. Masa Bidin nak letakkan ganggang telefon tu, Bidin mula terdengar wanita yang berdiri dekat belakang dia mula ketawa. Mula-mula ketawa perlahan, macam mengejek. Lama-lama ketawa tu makin kuat, dan akhirnya suara ketawa tu bertukar kepada suara mengilai yang sangat kuat dan sangat nyaring. Badan Bidin menggigil masa tu. Bidin tak ada niat pun nak toleh, nak pandang ke arah wanita tu. Tapi entah kenapa, pada masa tu, tiba-tiba Bidin toleh. Lepas tu nampaklah muka benda tu. Lepas tu Bidin dah tak ingat apa-apa. Dia dah pengsan dekat situ. Keesokan paginya, Bidin ditemui dalam keadaan tak sedarkan diri. Betul-betul di hadapan pondok telefon tu. Masa tu ada orang kampung nak pergi ke masjid. Kebetulan lalu dekat depan pokok tu. Dekat kawasan pondok telefon tu. Geng-geng jemaah masjid ni lah yang nampak Bidin. Bidin pun dibawa ke rumah. Sebab tu lah, bila keluarga Bidin tahu Bidin ni pengsan di pondok telefon tu, keluarga Bidin ni malu lah. Malu dekat orang-orang kampung. Sebab Bidin ni terlalu kerap lepak di depan pondok telefon tu sampai lewat malam, sampai 1 pagi. Sebab tu lah, keluarga Bidin pergi cabut semua ganggang telefon yang ada pada pondok telefon bawah pokok ketapang tu. Zaki dan kawan-kawan dia tercengang bila dengar Bidin cerita macam tu. Sebab dia orang langsung tak sangka ada benda macam tu berhampiran dengan gerai burger dia orang. Masa tu, salah seorang kawan Zaki bertanya kepada Bidin, macam mana rupa wanita tu, wanita yang tak ada kaki tu. Bidin pun cerita macam mana rupa benda tu. Benda yang terapung tu, wanita yang tak ada kaki tu, bila dia mendongak memandang ke arah Bidin, wanita tu tak ada muka. Muka dia kosong, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Itulah kisah yang diceritakan oleh Zaki, pengalaman dia semasa dia menjual burger di satu tempat di Kuching, Sarawak, sekitar tahun 96. Katanya Zaki, pokok tu sekarang ni dah berubah. Dahan-dahan dia banyak yang dah dipotong oleh pihak pembandaran. Suasana dekat kawasan tu pun dah berbeza lah, jauh berbeza. Tapi setiap kali Zaki lalu dekat kawasan tu, dia masih lagi rasa meremang. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang sebuah pulau di negara Brazil. Lebih kurang 40 km daripada pantai Brazil, terdapat sebuah pulau. Pulau ni, penduduk setempat memang tak berani menjejakkan kaki dekat pulau tu. Menurut cerita penduduk tempatan, orang terakhir yang diketahui pernah menjejakkan kaki di pulau tu adalah seorang nelayan. Nelayan tu kemudiannya dijumpai dalam keadaan yang dah tak bernyawa. Dah mati dalam perahu dia sendiri. Nelayan tu dipercayai dah mati berhari-hari sebelum ditemui oleh orang ramai. Masa orang ramai jumpa mayat dia dalam keadaan yang berdarah, penuh dengan darah. Pulau misteri ni dikenali sebagai Ilha da Queimada Grande. Tak tahulah, mungkin nama gelaran pulau ni menggunakan bahasa Brazil. Disebabkan pulau ni terlalu bahaya, kerajaan Brazil dah mengharamkan sesiapa saja menjejakkan kaki di pulau tu. Jadi sebenarnya kenapa pulau ni berbahaya? Sebenarnya pulau ni berbahaya disebabkan oleh satu spesies ular yang banyak terdapat di pulau tu. Ular yang dimaksudkan tu adalah ular golden lancehead. Ular golden lancehead ni sebenarnya adalah salah satu spesies pit viper. Senang cerita ular kapak lah. Dia adalah salah satu spesies ular kapak. Dan seperti yang kita sedia maklum, ular kapak adalah antara salah satu ular yang paling berbisa di dunia. Ular golden lancehead ni, bisa dia tu sangat berbisa sehinggakan ular ni boleh membunuh dengan satu patukan saja, dan orang yang dipatuk tu akan mati dalam masa 1 jam. Macam itulah berbisanya ular ni. Walaupun sekarang ni pulau tu dah tak dibenarkan orang masuk, kerajaan dah haramkan orang menjejakkan kaki dekat situ, tapi sebenarnya pulau tu dulu sekitar tahun 1920-an
pernah menjadi lokasi penempatan sementara untuk penduduk tempatan. Tapi semuanya berubah dengan satu kejadian. Dekat pulau tu ada satu rumah api. Rumah api untuk kegunaan kapal-kapal lah. Yang menjaga rumah api di pulau tu adalah seorang lelaki. Lelaki tu tinggal di pulau tu bersama-sama dengan keluarga dia dalam sebuah rumah, tak jauh daripada rumah api tu. Menurut cerita penduduk tempatan, lelaki yang menjaga rumah api ni dan juga seluruh ahli keluarga dia semuanya meninggal. Meninggal disebabkan oleh patukan ular. Ular itulah ular golden lancehead. Ular ni dikatakan dah menyelinap masuk dalam rumah dia orang tu melalui tingkap rumah. Selepas kejadian itulah, orang ramai dah mula tak berani nak jejakkan kaki di pulau tu. Dan sekarang ni rumah api tu dijaga oleh Angkatan Laut Brazil. Kadang-kadang dia orang akan meronda di kawasan tu, berhenti sekejap dan pergi cek keadaan rumah api tu, pastikan rumah api tu berfungsi. Selain daripada tu, Angkatan Laut juga memastikan pengembara yang naik perahu, naik bot tak terlalu hampir dengan pulau tu. Jadi sebenarnya kenapa pulau ni ada banyak sangat ular jenis golden lancehead yang berbisa ni? Ada dua teori. Teori pertama datang daripada penduduk tempatan, macam kisah dongeng lah. Teori kedua adalah daripada kajian saintifik. Teori pertama daripada penduduk tempatan, dia orang cakap pulau tu dulu ada satu kumpulan lanun. Dia letak harta karun yang dia orang kumpul di pulau tu. Untuk melindungi harta karun dia orang tu, lanun-lanun ni lepaskan banyak ular di pulau tu. Nak jaga harta karun dia orang tu lah. Sebab itulah di pulau tu ada banyak ular. Ular spesies golden lancehead. Sebab lanun tu ambil ular jenis tu letak dekat pulau tu. Itu adalah teori pertama, teori daripada penduduk tempatan. Teori kedua pula, teori saintifik mengatakan pulau tu sebenarnya dulu sebahagian daripada tanah Brazil, tanah besar Brazil. Maknanya dulu tak ada pulau. Kalau nak pergi ke kawasan tu boleh melalui jalan darat. Tapi disebabkan paras air laut dah naik lebih kurang 10,000 tahun dulu, tempat tu jadi terasing, menjadi sebuah pulau. Jadi apa kaitan peningkatan paras laut dengan populasi ular spesies golden lancehead? Cerita dia macam ni. Sebelum paras air laut tu meningkat yang memisahkan pulau dengan tanah besar Brazil, ular spesies lancehead ni ada di mana-mana. Tapi masa tu belum ada lagi golden lancehead. Yang ada hanyalah ular lancehead saja. Bila paras air laut naik memisahkan pulau dengan tanah besar Brazil, ular daripada spesies lancehead ni berpisah. Satu kumpulan hidup di pulau, satu kumpulan lagi hidup di tanah besar Brazil. Masa itulah bermulanya perubahan. Yang hidup di pulau ni sumber makanan dia dah terbatas. Manakala yang hidup di pulau besar Brazil ni ada banyak sumber makanan. Daripada situlah ular spesies lancehead yang hidup di pulau ni terpaksa berubah menjadi golden lancehead disebabkan sumber makanan yang terbatas. Semua ada burung saja biasanya singgah di pulau tu. Nak memburu burung ni bukanlah satu perkara yang mudah bagi ular lancehead tu. Sebab itulah bila masa berlalu, bisa dia makin bertambah berbisa menjadi golden lancehead. Ular golden lancehead ni mempunyai bisa 5 kali ganda lebih kuat berbanding dengan ular lancehead biasa. Tapi sebenarnya masih ada orang yang pergi ke pulau ular tu. Sebab apa dia orang pergi? Sebab bisa ular lancehead ni yang sangat berbisa tu boleh dijual di pasaran gelap dengan harga yang sangat tinggi. Ada orang nak beli rupanya bisa ular golden lancehead ni. Tak tahulah dia orang nak buat apa. Nak bunuh orang ke, nak buat ubat ke, tak tahulah. Bermakna sampai sekarang ni masih ada orang curi-curi pergi ke pulau ular tu. Semuanya disebabkan duit. Sanggup meletakkan diri dalam risiko yang besar. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.